www.infakkainkapan.com. Saya ulang, di www.infakkainkapan.com. Set pengurusan jenazah lengkap A to Z yang bakal dibekalkan akan membantu ribuan keluarga yang tidak mampu menguruskan jenazah dengan sempurna seperti mana yang dituntut oleh syarak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya barang sesiapa yang menguruskan jenazah orang muslim kerana iman dan ikhlas, sesungguhnya pahala sebesar 2 gunung Uhud menanti. Di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, rebutlah sebanyak mungkin pahala. Menyumbanglah ke dana infak pengurusan jenazah Yayasan Ikhlas sekarang di www.infakkainkapan.com. Siapa tahu Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita, dan siapa tahu mungkin kita juga tersenarai sebagai penerima bantuan set pengurusan jenazah ini kelak. Salurkan sumbangan anda sekarang di www.infakkainkapan.com. Saya ulang, di www.infakkainkapan.com. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan, barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana engkau habiskan usiamu? Soalan ini takkan dapat dijawab oleh kita andai kita hidup dalam lalai dan leka. Belum terlambat untuk kita berubah. Jom restart hidup kita dengan tapak yang telah disediakan oleh Yaminika. Layari yaminika.com sekarang ini dan rasai pengalaman dan perubahan diri bersama Yaminika. Yaminika.com. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikuti kupasan kitab karangan Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Hussein bin Ruslan Asy-Syafi'i sebagai ringkas fiqh Syafi'i daripada Matan Zubat oleh Imam Ibnu Al-Barizi yang sangat bermanfaat. Diselangi sesi soal jawab fiqh bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram pada setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nazam Safwatul Zubat, rahsia keberkatan pada keikhlasan niat pengarangnya, memartabat mazhab Syafi'i dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada ikatan-ikatan tali sihirnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan pendengar kerana terus bersama kami di Radio IKIM untuk slot ataupun rancangan tarbiyah saat ini bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Ustaz lama tunggu dah tapinya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum terlebih dahulu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, dan hari ini kita nak bincangkan tadi, kita dah dengarkan sedutan ayat daripada surah Al-Falaq untuk sama-sama kita kongsikan bersama dengan Ustaz. Dan Ustaz kata hari ini kalau minggu lepas Ustaz ada akronim untuk NAS, NAS untuk surah An-Nas. Kali ini Ustaz nak bawakan 5 pengajaran daripada surah Al-Falaq dengan akronim juga Falaq. Apapun awalan ini kita berikan terlebih dahulu mukadimahnya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Sekali lagi kepada semua penonton IKIM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bersama dengan surah yang kedua terakhir di dalam Al-Quran, iaitulah surah Al-Falaq. Saya yakin semua menghafal surah ini. Cumanya istimewanya pada pagi ini, ya, kita akan cuba memperolehi beberapa pengajaran daripada 5 ayat surah Al-Falaq. Ya. Kita cuba tengok pengajaran yang pertama daripada ayat pertama, Qul a'udhu birabbil falaq. Ayat ini mengajar kita falaq hanya milik Allah. Apa makna falaq? Falaq ni maksudnya belah. Ia merujuk kepada waktu malam yang gelap gelita di mana tidak ada yang boleh untuk membelah kegelapan dengan mendatangkan cahaya. Falaq hanya milik Allah. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kegelapan. Ini maksud aku berlindung dengan Rabbul Falaq. Allah Ta'ala nak ajar kita, ya, F adalah falak itu milik Tuhanmu, bukan milikmu. Seandainya kamu berada di dalam kegelapan, kamu ditimpa kebuntuan, kamu mahu keluar daripada masalah, sebutlah nama Allah Rabbul Falaq dan bacalah olehmu surah Al-Falaq. Semoga apapun keburukan yang menimpamu, tuan-puan sekalian, para penonton di IKIM FM, Allah keluarkan kita daripada apa-apa keburukan dan masalah. Itu nombor 1. Yang kedua, Puan Yati yang saya hormati, ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Daripada apa bentuk keburukan yang telah diciptakan. Pengajaran kedua daripada ayat yang kedua ini adalah huruf A, iaitulah akui keburukan boleh datang bukan daripada orang, dari dirimu sendiri, daripada keputusan yang engkau lakukan yang tidak engkau fikir panjang, keputusan besar yang diputuskan tanpa mendapatkan istikharah dan musyawarah. Keburukan ni, ya, syar, perkataan syar ini, ia bukan hanya berbentuk kemalangan ataupun dipatuk ular ataupun kebakaran ataupun kesempitan ekonomi, ya, di musim pandemik. Keburukan juga boleh berlaku daripada kesilapan kita membuat pertimbangan. Maka pengajaran ayat yang kedua ini adalah kita kena mohon pada Rabbul Falaq. Kita kena mohon daripada Allah yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk membelah kegelapan dengan cara kita beristikharah. Istikharah ni apa, Puan Yati, kan? Istikharah ini adalah kita memohon agar Allah, pertamanya, bantu aku agar tidak buat keputusan salah. Banyak manusia merasakan keputusan dia betul, tapi rupa-rupanya keputusan itu atas dasar hawa nafsu, atas dasar kepentingan tertentu. Sebab lebih banyak wang ada di situ, lebih banyak pengaruh ada di situ, kekuatan lebih tinggi ada di situ, kesenangan lebih banyak di situ. Allah Ta'ala kata, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tengok, salah buat pilihan. Kamu suka pada sesuatu
tetapi Allah lebih tahu ia keburukan untukmu. Jadi salah buat keputusan. Sesal dahulu pendapatan, kan? Sesal kemudian tiada berguna. Maka jemputlah rahmat Allah bila kita buat keputusan dengan cara Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Buat istikharah dan buat musyawarah untuk meminimumkan error, kesilapan-kesilapan dalam membuat keputusan, Dan kita juga perlu ingat istikharah ini bukan sekadar supaya dapat buat keputusan yang betul. Ustaz, saya tak dapatlah mimpi. Sebab ustaz kata kalau istikharah ni kena tengok isyarat mimpi. Tak dapat-dapat pun mimpi. Mimpi mengarut adalah. Okey, kita tahu kita lemah. Kadang kita dah istikharah, kita tak dapat jawapan. Maka istikharah juga berfungsi untuk Allah beri saya kekuatan. Kalau di akhirnya keputusan saya buat tetap tidak mengelakkan keburukan. Still keburukan berlaku. Pada keputusan yang saya buat. Saya dah cuba elak tapi keburukan tetap berlaku. Maka istikharah berfungsi agar campakkan redha pada saya. Berikan saya fikiran positif bila saya terpaksa menghadapi rintangan dengan keputusan yang telah diambil selepas istikharah. Itu nombor 2. Okey. Okey, harapnya semua dapat catat lah dapat ambil peringatan. Saya buat akronim ni bukan saja-saja nak bagi mudah ingat, nak bagi mudah ingat. Nas macam mana minggu lepas kan? Ingat ke tidak kan tuan-puan sekalian kan? Harapnya ingat-ingat lagi lah. Sebab saya pun dah tak ingat dah. L ni adalah ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari sebarang keburukan yang berlaku pada waktu ghasiq. Ghasiq ni Puan Yati adalah waktu matahari terbenam. Tetapi bukan sekadar ghasiq matahari terbenam, tetapi idza waqaba. Tetapi malam sudah dominan. Malam sudah menguasai. Jadi, pengajaran huruf L, langit bila gelap, kamu hendak mengurangkan perakan. Maksudnya apa? Bila kita dikepung oleh kegelapan, banyak berjalan, banyak bahaya. Banyak bergerak, lebih banyak bahaya. Apa pengajarannya? Apabila kita tahu, ada banyak kegelapan di luar sana, maka ada waktu kita duduk sekejap di rumah, jangan keluar waktu malam. Dan kenapa kita kena duduk di rumah? Sebab duduk sekejap, tidak bergerak adalah bertujuan untuk melakukan muhasabah diri. Waktu malam bukan waktu kita berjalan-jalan. Ia adalah waktu di mana Nabi berkata, bawa anak-anakmu pulang ke rumah bila maghrib azan dikumandangkan, kerana operasi syaitan bermula di situ, waktu malam. Jadi waktu malam ni adalah waktu kita stay at home. Seumpama kita menghadapi keburukan pandemik ini, maka duduk di rumah, tarawih di rumah itu adalah untuk mengelakkan keburukan. Tetapi malam ni bukan sekadar duduk kat rumah untuk elak keburukan di waktu malam. Sebab malam kita tak tahu apa akan berlaku. Tetapi untuk kita belajar, waktu malam ni adalah untuk kita istighfar. Khususnya di Saki Baki Ramadan yang ada ni. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Sebab apa? Dengan ibadah, dengan doa, dengan zikir-zikir di waktu malam dan mustajabnya doa, itu yang akan mengangkatmu, yang akan mengeluarkanmu daripada musibah, daripada keburukan. Waktu malam tu bagaimana kamu gunakan untuk memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bagaimana kamu melihat waktu malam? Jadi ia bukan sekadar waktu mengurangkan pergerakan, sebab banyak pergerakan, banyak perbicaraan, banyak pula dosanya. Banyak pergerakan, banyak kaki melangkah menuju ke tempat-tempat yang bukan-bukan, banyak pula dosanya. Dan ingat musibah bila berlaku adalah untuk bertujuan mengurangkan dosa. Al-Quran kata, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Allah datangkan keburukan syar kerana dosa kamu buat. Maka kurangkan pergerakan, iaitulah waktu malam, itu lebih baik untuk kurangkan dosa. Banyak dosa hanya akan mengundang lebih banyak keburukan. Kerana keburukan datang untuk mengampunkan dosa. Itu yang ketiga. Kemudian kita tengok ayat yang keempat. وَمِن
naffathati fil 'uqad. Ahli sihir juga keburukan kepada orang beriman. Ia meniup ke arah simpulan-simpulan, iaitulah objek-objek yang digunakan. Baik. Daripada ayat yang keempat ini, huruf A-nya adalah ahli sihir. Sentiasa ada zaman bersamaan. Mereka yang melakukan sihir, ilmu hitam, untuk mencerai-beraikan rumah tangga kita, untuk mencederakan tubuh kita, untuk membunuh karakter kita. Ingat tuan-puan sekalian, sesiapa yang memperjuangkan kebenaran, yang menyebarkan perkara-perkara baik, sentiasa akan ada musuh ketat, orang yang tak senang. Dan mereka melakukan rencana di waktu malam. Kerana apa? Waktu itu tidak akan dapat perbuatan mereka dilihat. Maka kita belajar daripada surah ini, perlindunganmu daripada bahaya yang sangat terancam daripada musuh-musuh Islam hanya dapat diperolehi daripada Tuhan. Kita yakin bila kita bergantung sepenuhnya kepada Allah daripada musuh-musuh ketat yang bernama ahli sihir ini, maka Allah akan beri kita kekuatan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa. Apa dia kekuatan yang Allah beri pada Nabi Musa? Bila Nabi Musa a'udzu birabbil falaq. Bila Nabi Musa bergantung kepada Allah yang Maha mengetahui, yang memiliki cahaya untuk membelah kegelapan. Allah telah belah hati ahli sihir Firaun. Lalu dengan belahan hati yang keras itu, yang menyokong Firaun, yang support Firaun, kerana Allah Rabbul Falaq, Allah belah hati mereka, Allah masukkan dalam belahan itu cahaya, jadilah ahli sihir itu pejuang-pejuang Islam. Rencana Allah rupa-rupanya di sebalik keburukan ada kebaikan. Di waktu pagi mereka menentang habis-habisan Nabi Musa. Siapa mereka ini? An-naffathati fil 'uqad. Mereka adalah ahli sihir Firaun. Tetapi di waktu petang mereka menjadi pejuang yang membela ajaran Musa dan mati syahid fi sabilillah. Jadi keburukan di peringkat awal sampai Nabi Musa pun takut, kita pun takut dengan perbuatan-perbuatan sihir. Tetapi Nabi Musa kata apa? Innallaha sayubtiluh. Tuan-puan sekalian, jangan tinggal surah Yunus ayat 81. Catat di ruangan komentar, kalau yang menonton di Facebook lah. Surah Yunus ayat 81, hafal, baca selalu supaya Allah lindungi rumah tangga kita daripada sihir. Allah lindungi daripada tubuh anda daripada sihir. Iaitulah ungkapan Nabi Musa, Allah Rabbul Falaq, yang boleh merosakkan sihir, membatalkan sihir, menghalang sihir daripada memberikan mudarat. Mereka boleh rancang macam-macam, tetapi Allah yang berkuasa untuk menghalang. Was-subhi idza tanaffas. Bila datang cahaya Allah, tidak ada yang boleh menghalang. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tuan-puan sekalian, kita belajar daripada suratul Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Falaq, F-A-L-A-Q. Q itu adalah ubat kepada penyakit hasad ni. Apa dia? Mula dengan huruf Q, Quran betul. Tetapi sifat apa dia? Sifat qanaah. Qanaah ni artinya anda melihat apa yang Tuhan telah beri. Cukup. Anda tidak terlalu bercita-cita pada apa yang Tuhan belum beri. Ramai manusia. Semoga Allah pelihara saya, pelihara Puan Yati, pelihara semua yang menonton daripada penyakit yang dibisikkan oleh syaitan. Siapakah syaitan? Surah An-Nas yang kita bincang minggu lepas. Betul cantik Allah Ta'ala susun. Lepas Al-Falaq, surah Al-Falaq berakhir dengan penyakit hasad dengki. Jaga-jaga. Usah bicara pasal orang lain nak buat buruk pada kamu. Kamu sendiri boleh buat keburukan pada diri kamu sendiri.
Jangan duk fikir orang lain nak timpakan keburukan pada kamu. Kamu sendiri boleh mengundang keburukan pada diri kamu dengan berbenihnya. Ya, tumbuhnya penyakit hasad dengki dalam hatimu. Apakah itu hasad dengki? Anda tak suka orang lain dapat nikmat itu. Dan anda berkata, alangkah baik kalau nikmatnya itu putus. Tidak terus sampai kepada dia. Dan biar saya yang hijack. Biar saya yang dapat. Jadi penyakit ini adalah punca kepada semua pertumpahan darah di atas muka bumi. Besar tak besar penyakit ni sampai menjadi zoom, menjadi perhatian Al-Quran di hujung Al-Quran. Sehingga kan kalau kita tak faham hasad dengki ni, datang surah An-Nas, Puan Yati. Surah An-Nas tu datang, kita bincang minggu lepas. Sebab An-Nas ni menghuraikan siapa yang menyebabkan kamu dengki. Iaitulah makhluk yang tidak suka nikmat khalifah kepada Nabi Adam. Malaikat tiada dengki. Malaikat terus sujud. Iblis tak nak sujud sebab dengki. Dan kerana dengki, dia tersingkir daripada rahmat Allah. Tersingkir daripada syurga. Kerana dengki, darah manusia kali pertama tumpah dilakukan oleh salah seorang anak Nabi Adam alaihi salam yang pernah kita hurai panjang di segmen Ibrah dahulu, iaitulah Qabil, ya, versus Habil. Ya. Qabil telah menumpahkan darah anak Nabi Adam alaihi salam sendiri. Anak-anak Nabi Yaqub, anak-anak Rasul pernah mencadangkan uqtulu Yusuf, bunuh Nabi Yusuf ni. Ingat, semuanya adalah kerana permainan syaitan. Jadi tuan-puan, kalau nak betul-betul dapat perlindungan daripada Allah, dua surah ni tak boleh pisah. Al-Falaq dengan An-Nas. Sebab Nabi menamakan mu'awwidhataini. Ya, kerana dengan dua surah ini Nabi bersabda, ma ta'awwadha bimithlihinna ahad. Tidak ada yang mendapat perlindungan sehebat perlindungan daripada dua surah ini. Surah Al-Falaq, supaya Allah pelihara kita daripada keburukan daripada luar, namanya external, dangerous. Dan surah An-Nas, untuk Allah pelihara kita daripada keburukan dari dalam diri kita sendiri, yang diperdaya oleh syaitan. Jadi qana'ah, qana'ah adalah suatu sifat mahmudah, di mana kita menyatakan apa yang Tuhan dah beri terlalu banyak. Okay, boleh? Semua orang kena ada mindset begitu. Qanaah ini adalah apa yang Tuhan dah bagi pada aku banyak sangat dah. Jangan kita tengok orang kaya, lalu kita rasa kita belum dapat banyak perkara. Lihatlah juga gelandangan dan orang miskin, agar kau bersyukur dengan kedudukan sekarang. Kita ni di media sosial, kita mudah nampak gambar-gambar orang update yang menunjukkan kedudukannya, pengaruhnya, hartanya, makanan dia gunakan untuk berbuka puasa. Lalu kita terlupa, kekadang terdetik dalam hati kita, saya nak jugalah, alangkah baiknya kalau saya dapat. Itulah perangai Bani Israel bila melihat harta-harta yang Allah beri kepada Qarun. Apakah ungkapan Bani Israel berkenaan? Kalaulah kita boleh dapat apa yang Qarun dapat. Inilah serangan syaitan. Minal jinnati wan nas. Syaitan akan serang supaya kita ada keinginan untuk dapat macam dia dapat. Dia tak ada masalah kalau kita, ya Puan Yati, kalau kita tengok orang kaya, kita nak jadi kaya. Tak ada masalah. Yang jadi masalah adalah bila kita tengok orang kaya, kita pun nak jadi kaya, tetapi kita ada perasaan iri hati kepada orang kaya berkenaan. Kita ada penyakit dalam hati kita. Jadi inilah surah yang kata para ulama, ya, seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam tafsir beliau, ramai orang baca surah Al-Falaq untuk elak penyakit tubuh. Sedangkan surah Al-Falaq berakhir dengan penyakit yang tidak dapat dikesan oleh doktor, iaitulah penyakit hasad. Jadi Al-Quran bukan hanya merawat sakit tubuh, Al-Quran juga merawat sakit roh. Jadi tuan-puan sekalian, saya harap dengan Falaq, F-A-L-A-Q,
kita dapat melihat surah Al-Falaq dengan sudut pandang yang mungkin kita tak pernah lihat lama ini. Alhamdulillah. Jadi Puan Yati, itu saja untuk surah Al-Falaq kali ini. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang bertanya ni Ustaz, bagaimana nak mendidik hati Ya, supaya silakan. menjadi dunia hanya di tangan, jika hilang pun tak terkesan di hati Ustaz? Bukan mudah. Bukan mudah untuk kita nak didik hati kita agar nikmat dunia yang Tuhan kurniakan, ya, kalau hilang sekalipun tidak terkesan di hati. Tidak mudah untuk melakukan harta di tangan, tidak di hati. Melainkan, kita faham tujuan kita hidup. Kita kena ingat, 17 kali sehari, kita baca Malik Yaum Ad-Din. Kita dah sebut pada surah Al-Fatihah sebelum ini. Malik Yaum Ad-Din ataupun Maliki Yaumiddin. Maknanya Allah pemilik. Malaka artinya pemilik, Puan Yati. Allah pemilik. Jadi kita bukan pemilik. Maka lihat harta bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai penerima pinjaman. Kereta yang cantik, ia memanglah dalam perjanjian dengan bank kita pemilik. Tetapi lidahmu dengan Tuhan, kamu hanya terima pinjaman nikmat kereta daripada Tuhanmu. Rumah yang cantik bertingkat-tingkat, ia kita pemilik. Tetapi lidahmu di hadapan Tuhan, kita hanya menerima barang pinjaman daripada Tuhan. Anakmu yang sangat engkau sayangi itu, jangan kau sangka engkau pemilik. Kerana pemilik, apa makna pemilik? Engkau boleh mengawalnya. Adanya, tiadanya. Itu makna pemilik. Engkau boleh mengawal adanya dan tiadanya. Hidupnya dan matinya. Wujudnya dan hilangnya. Tetapi pernah tak kereta anda hilang? Ia menunjukkan anda bukan pemilik. Pernah tak rumah anda yang selesa hilang keselesaan? Ia menunjukkan anda bukan pemilik. Pernah tak anak anda yang dahulu anda timang-timang dengan penuh kasih sayang, hari ini melukakan perasaan? Anda sudah kehilangan anak yang anda cintai. Walaupun anak itu tubuhnya ada di hadapan anda, tetapi sifatnya kurang menyenangkan anda. Maka fahamlah kita bukan pemilik. Inilah mindset kepada tujuan kita hidup. Di mana apa yang Allah Ta'ala beri hanya barang pinjaman. Suatu hari nanti saya kena pulangkan. Dan Tuhan akan bertanya, apa kau dah buat dengan barang pinjaman aku? Aku bagi kereta, kau buat apa? Aku bagi rumah, kau buat apa? Aku bagi anak, kau buat apa? Jadi dengan mindset itu, kita tidak akan terlalu terasa hatilah. Kalau andai kata Allah tarik balik. Sebab kita dah mindset awal-awal dah. Aku ni hanya terima barang pinjaman. Kalau Allah nak tarik, dia boleh tarik bila-bila. Dan aku bersedia untuk berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan membantulah yang bertanya. Terima kasih Puan Yati. Seronok pula dapat soalan kali ni. Masya Allah, banyak je soalan Ustaz. Tapi Alhamdulillah Ya, antara betul. lain macam Husna Ismail kata jelas dan terkesan dengan surah ini. Alhamdulillah. Dan kita sampai hujung-hujung Ustaz. Sedikit masa Ustaz, kesimpulan sedikit lah Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini dan juga kata-kata Ustaz lah sebelum kita nak mengakhirkan Ramadan juga ni Ustaz. Silakan. Jumaat yang terakhir bersama dengan Ramadan seharusnya menyebabkan Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi kita jangan meninggalkan Ramadan. Okey? Ingat betul-betul tu. Kita akan meninggalkan Ramadan. Ya, Ramadan akan meninggalkan kita. Itu pasti, itu fakta. Tetapi jangan kita tinggalkan Ramadan. Maksud jangan kita tinggalkan Ramadan, jangan kita tinggalkan apa yang sudah kita pelajari daripada bulan Ramadan. Istiqamahlah dengan Al-Quran. Jadi suratul Falaq yang telah saya kongsikan bukanlah hanya sekadar bacaan ketika kita ditimpa keburukan, tetapi juga di sana ada pengajaran-pengajaran besar untuk kaedah keluar daripada kegelapan. Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk kita lakukan tadabbur. Dengan cara itu, walaupun Ramadan meninggalkan kita, kita tetap tidak meninggalkan Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Itulah penutup saya. Terima kasih Puan Yati. Cantik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Sampai bertemu lagi minggu selepas Hari Raya Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن